Hi guys, I'm Hamster Lover. Welcome back to my channel. So video kali ini mengenai hamster wheel ataupun roda hamster. Okay guys, sebenarnya kan hamster dekat habitat asal dia mampu untuk berjalan ataupun berlari hampir 9 km pada satu malam. Sebab itulah wajib untuk kita sediakan roda hamster dalam sangkar hamster kita. Bukan itu saja, okay, roda hamster ni juga bertujuan ataupun mampu ataupun menjadi alat untuk hamster ni gunakanlah, okay, untuk dia exercise dan juga mampu untuk mengawal dia punya berat badan, dia punya kandungan lemak, okay, supaya dia tak jatuh dalam kategori obesity lah. Cuba korang bayangkan, okay, cuba korang imagine kalau hamster kita ni setakat makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, dia tak exercise. Lama-kelamaan dia akan jatuh dalam kategori obesity. So bila hamster ni obesity, secara tak langsung akan mengurangkanlah kadar jangka hayat hidup hamster tersebut. Okay, so roda hamster memang wajib perlu kita sediakan dalam sangkar hamster kita. Dekat negara kita ni ada beberapa jenis roda hamster yang kita boleh dapatkan lah dekat pasaran. Sebagai contoh, yang pertama, wire hamster wheel ataupun mesh hamster wheel, ataupun dalam bahasa Malaysianya ataupun senang mudah lah untuk kita nak faham, roda hamster yang berjaring, yang tak mempunyai permukaan yang rata, yang bukan flat surface, yang bukan solid surface, okay, yang berjaring. Technically, roda hamster yang macam ni memang sangat bahaya untuk hamster. Saya rasa bukan hamster je, kalau ada yang memelihara tikus pun sebagai haiwan peliharaan, saya rasa agak bahaya jugalah untuk haiwan tikus ataupun haiwan-haiwan rodent lain yang memerlukan roda hamster macam ni, ataupun any types of animal yang memerlukan roda macam ni. Saya rasa memang sangat bahayalah. Tapi specifically untuk hamster, kenapa roda yang macam ni bahaya? Sebab boleh menyebabkan masalah kecederaan lah, okay? Boleh menyebabkan kecederaan kepada hamster, kecederaan dari segi fizikal lah especially, ataupun dalaman pun boleh jadi juga. Korang imagine kalau hamster berlari lah dekat roda hamster ni, of course lah dia akan berlari makin lama makin laju. So bila dia tersilap langkah, okay, bila dia misstep, dia salah pijak, boleh jadi dia punya kaki tu akan tersangkut dekat roda hamster ni dan dia akan berpusing-pusing beberapa kali lah. So technically memang bahayalah keadaan tu. Boleh menyebabkan kaki hamster patah, boleh menyebabkan juga luka-luka, okay? Tak kisahlah luka kecil ataupun luka besar, technically memang tetap luka, so memang bahayalah, okay? Boleh menyebabkan kecederaan. Kalau macam korang ada buat korang punya pembacaan dekat blog ke, kat grup Facebook ke dan sebagainya, saya rasa korang mesti terserempak ataupun terjumpa dengan satu terma yang dipanggil sebagai bumblefoot. So technically bumblefoot ni adalah salah satu penyakit yang berkaitan dengan kaki hamster, dan antara salah satu punca kenapa hamster boleh dapat bumblefoot ni disebabkan penggunaan roda hamster yang tak mempunyai permukaan yang rata lah, okay, yang berjaring macam ni. Ada juga yang mana kalau macam kita pakai sangkar yang berjaring kat bawah tu, tak mempunyai permukaan yang rata, okay, bukan flat surface, bukan solid surface, berkemungkinan juga hamster kita untuk dapat bumblefoot ni, okay. So technically bumblefoot ni adalah penyakit yang mana akan menyebabkan kaki hamster kita ni bengkak lah, macam ada kemerah-merahan. Kalau macam korang tengok kaki hamster korang sekarang, memang korang akan perasan ada benjolan-benjolan kecil lah. So technically benjolan ataupun benda yang benjol-benjol yang kecil-kecil tu tak ada masalah, itu memang normal. Macam saya cakap tadi, bumblefoot ni disebabkan penggunaan permukaan yang tak rata, okay, roda hamster yang tak rata, permukaan sangkar yang tak rata. So bila hamster korang terpaksa pijak dekat kawasan-kawasan yang tak rata ni, dia akan letak satu pressure yang agak kuat lah dekat kaki hamster, okay. Ada yang menyebabkan sampai kaki hamster ni akan kemerah-merahan, ada yang menyebabkan sampai ada luka. So bila ada masalah macam tu, korang kenalah terus bawa hamster korang pergi jumpa doktor haiwan untuk rawatan yang selanjutnya. So elakkanlah penggunaan roda hamster yang berjaring macam ni ataupun guna sangkar yang berjaring macam tu, okay. Memang bahaya dan tak selamat lah untuk hamster, okay. Untuk keadaan hamster, kesejahteraan hamster, keselamatan hamster, kesihatan hamster dan sebagainya. Yang kedua, roda hamster yang mempunyai permukaan yang rata macam ni, okay, yang solid surface macam ni. So untuk produk yang macam ni, saya rasa dekat Malaysia memang banyak, datang dalam pelbagai design, pelbagai warna, pelbagai material, ada yang kayu, ada yang plastik, dan datang juga dalam pelbagai brand lah. So technically, untuk korang tahu produk yang mana okey tak okey tu, korang bertanyalah dengan mereka yang menggunakan produk-produk macam ni, okay. Korang boleh juga buat kajian ataupun buat Google sikit, okay, research, cari mereka yang bagi review lah, produk ni okey tak okey, yang itu okey ke, yang ni okey ke. So technically by the end of the day, semua itu bergantung kepada korang lah. Cuma elakkan penggunaan roda hamster yang macam sebelum ni, yang berjaring. Carilah roda hamster yang mempunyai flat surface macam ni, okay, yang permukaan yang rata macam ini, yang lebih selamat untuk hamster kita. Yang ketiga pula adalah flying saucer. So saya rasa flying saucer ni pun jatuh dalam kategori roda hamster lah. Ada yang berpendapat flying saucer ni selamat dan ada juga yang berpendapat flying saucer ni tak selamat. Macam saya sendiri, personally saya rasa flying saucer ni lebih kepada arah tak selamat berbanding selamat. Kalau kita tengok juga keadaan kita yang dekat Malaysia ni, saiz untuk flying saucer ni tak banyak. Kalau macam korang nak beli untuk Syrian hamster, saya rasa memang tak ada, okay, memang tak ada saiz yang sesuai untuk Syrian hamster. Mungkin ada pun untuk Roborovski hamster dan juga untuk Winter White dan Campbell Dwarf hamster lah. Tapi untuk Winter White dan Campbell
pun saya rasa macam saiz dia ngam-ngam je lah. Mungkin ada winter white yang besar sikit, so macam flying saucer tu still tak fit lah, okay? Boleh membahayakan jugalah struktur tulang hamster. Kebanyakan kes yang terjadi, okay, bila hamster berlari-lari dekat flying saucer ni, okay, lari-lari, korang kena faham ada konsep inertia. So bila dia nak berhenti, mostly mereka akan tercampak lah. Okay, so kalau tercampak tu berkali-kali agak risaulah, sebab apa? Boleh menyebabkan kecederaan fizikal dan juga boleh menyebabkan kecederaan dalaman lah. So benda yang bahaya ni saya rasa lebih baiklah kita elakkan, okay? Macam keadaan kita dekat Malaysia ni, saya rasa ada yang aim untuk jadikan flying saucer ni sebagai main hamster wheel, which is saya rasa lebih baik stick to traditional hamster wheel lah, okay? Yang design yang macam ni, yang design macam ini, okay, yang lebih yang mempunyai permukaan yang rata, yang lebih selamat lah untuk hamster berbanding kita guna flying saucer. Seterusnya, kita pergi pula dekat saiz. Macam mana nak tahu kalau roda hamster tu saiz dia sesuai untuk hamster kita? Syarat dia senang je. Kalau hamster korang tu berlari dekat roda hamster tu dan badan dia melengkung, korang boleh tengok badan dia melengkung, itu bermakna roda hamster korang tu terlalu kecil untuk hamster korang lah. So dengan serta-merta korang kena upgrade lah roda hamster tu. Tapi kalau hamster korang berlari dekat roda hamster tu dan badan dia straight je, tak ada masalah, itu bermakna saiz tu sesuai lah untuk hamster korang. Macam keadaan kita yang dekat Malaysia ni, saya rasa mereka yang memiliki Syrian hamster yang sering mengalami masalah dengan roda hamster. Saya faham, sebagai contoh lah, macam saya juga dulu, okay, masa saya dapatkan Syrian hamster tu, mungkin umur dia lebih kurang dalam sebulan 2 bulan lah. So saiz yang 21cm tu okey lagi lah. Makin hari makin membesar, so technically saya dah kena upgrade lah, okay, beli roda hamster yang lebih besar sebab hamster Syrian saya pun membesar. So saya rasa situasi yang macam ni mungkin korang yang dekat luar sana pun sering terjadi. Mungkin korang rasa okay, kecil ni lagi, okay, tak ada masalah, tapi 2-3 bulan kemudian dah besar, okay, dah kena start upgrade lagi, dapatkan roda yang lebih besar lah. Dengan itu, saya punya cadangan, kalau korang bela Roborovski hamster, korang carilah roda hamster yang saiz dia 17cm macam ni. Dari dia kecil sampai besar dengan 17cm ni, saya rasa tak ada masalah lah, kebiasaannya. Tapi kalau tiba-tiba korang punya Roborovski tu membesar lagi dan tiba saiz ni tak muat, korang carilah saiz yang lebih besar. Untuk winter white dan Campbell, saya suggest korang untuk cari saiz yang 21cm macam ni, which is dengan saiz yang macam ni, daripada kecil sampai besar, mungkin sesuai lah untuk hamster korang, okay? Mungkin korang tak perlu nak upgrade. Tapi kalau korang punya winter white ataupun Campbell tu membesar lagi, korang kena cari saiz yang lebih besar, okay? 25cm macam tu pun okey. Untuk perbezaan, ini saiz 17cm dan ini adalah saiz 21cm. Right? Untuk Syrian hamster, saya punya suggestion, korang boleh cari roda hamster yang saiz dia 28cm macam ni, okay? So daripada kecil sampai besar, saya rasa dengan saiz macam ni tak ada masalah lah, korang tak perlu nak upgrade lagi. Tapi ada juga kes yang mana korang kena faham, okay, Syrian hamster betina ni lebih cenderung untuk saiz dia lebih besar lah berbanding Syrian hamster jantan. So kalau korang yang beli Syrian hamster betina tu, mungkin 28 ni pun macam ada ngam-ngam tak ngam jugalah. So kalau tak muat, korang kena cari yang lebih besar lah. Sebagai contoh, saya ada satu roda hamster yang saiz dia 30cm macam ni, okay? Kalau comparekan dengan 17cm, inilah dia punya perbezaan, okay? So lagi besar lagi bagus, tak ada masalah. Syarat dia, lebih baik korang beli je roda hamster yang lebih besar, okay, daripada korang beli yang kecil. Lepas tu korang kena upgrade, lagi rugi duit korang, kan? So terus cari ataupun aim roda hamster yang betul-betul saiz dia sesuai lah, macam yang saya cadangkan tadi. Macam ada yang risau, takut beli roda besar-besar ni macam terlalu besar lah untuk hamster. Lagi besar roda hamster korang tu, lagi bagus lah. As long as hamster korang tu boleh berlari dan roda tu bergerak, tak ada masalah, okay? Besar tak ada masalah untuk hamster lah, untuk roda hamster ni, okay? So saya rasa itu saja video untuk kali ni. Saya harap korang faham lah mengenai roda hamster, yang mana roda hamster ni memang wajib perlu ada dalam sangkar hamster, okey? Tak ada pengecualian. Roda hamster ni adalah antara salah satu item yang memang wajib perlu ada, okey? Wajib, okey? Keperluan asas untuk seekor hamster. Thank you so much for watching. So kalau korang suka video ni, macam biasa korang boleh like, comment, share dan juga subscribe. Kalau korang ada sebarang cadangan, ada penambahan yang mungkin saya terlepas dalam video ni, korang boleh tinggalkan dekat ruangan komen, okey? Sama-sama kita membantu mereka yang memerlukan bantuan, okey, mengenai hamster. Okay guys, thank you so much for watching. Bye!